Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 1 Disember 2023, seorang remaja dijatuhi hukuman penjara 16 tahun oleh Mahkamah Singapura kerana membunuh rakan sekolahnya dengan kapak. Insiden berkenaan telah mengejutkan negara itu pada tahun 2021. Pembunuhan di sebuah sekolah menengah ini adalah kejadian yang belum pernah berlaku di negara yang terkenal dengan pendekatan yang tegas terhadap undang-undang dan ketenteraman termasuk hukumannya serta mempunyai kadar jenayah antara yang terendah di dunia. Tertuduh yang ketika itu adalah seorang pelajar yang berusia 16 tahun menggunakan kapak untuk membunuh seorang lagi pelajar sekolah tinggi River Valley berusia 13 tahun. Kejadian tersebut sudah tentu menggemparkan negara tersebut. Lebih-lebih lagi, pelaku kejadian kejam ini merupakan seorang pelajar. Yang lebih dahsyat lagi apabila orang ramai mula mengetahui punca tertuduh melakukan perbuatannya itu, walaupun sebelum ini mereka hanya mengetahui bahawa kedua-duanya tertuduh dan mangsa bersekolah yang sama dan mempunyai hubungan senior dan junior di sekolah itu. Lalu, apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Remaja yang membunuh itu tidak boleh dinamakan kerana kesalahan yang dilakukannya berlaku ketika dia di bawah umur 18 tahun, sama juga dengan mangsa yang hanya berusia 13 tahun. Tetapi ketika perbicaraan, mahkamah telah menarik balik perintah untuk melindungi identiti mangsa atas permintaan ibu bapanya. Mangsa dikenali sebagai Ethan Honzei Kai. Pada 19 Julai 2021, mangsa yang berusia 13 tahun itu ditemui terbujur kaku dengan beberapa kesan luka di sebuah tandas sekolah tinggi River Valley yang terletak di Boon Lay. Dia disahkan telah meninggal dunia di tempat kejadian. Si pelaku yang melakukan kejadian yang tidak masuk akal ini merupakan pelajar menengah tingkatan 4 berusia 16 tahun ketika itu, mengaku menetaknya dengan sebilah kapak antara pukul 11.16 pagi dengan 11.44 pagi. Pada hari tersebut, kedua-dua pelajar adalah tidak mengenali satu sama lain. Tertuduh memilih mangsa secara rawa untuk menjalankan rancangannya, iaitu tindakan yang akan mengakibatkan dirinya sendiri terbunuh apabila polis bertindak dalam keadaan yang mengancam nyawa itu. Namun rancangannya untuk dia dibunuh oleh pihak polis tidak terjadi apabila dia hanya ditangkap oleh polis dan dibawa ke ibu pejabat polis untuk siasatan lanjut. Ia berlaku tidak seperti dibayangkan olehnya, babak yang selalu terjadi di dalam filem apabila si penjahat dibunuh oleh polis. Dia kemudian disoal siasat dan mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Dia kemudian telah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh mangsa. Menurut perbicaraan mahkamah, tertuduh merupakan pesakit Institut Kesihatan Mental termasuk kes percubaan menamatkan riwayatnya ketika dia berusia 14 tahun. Kejadian yang berlaku ini bukan merupakan insiden pertama kali dia merancang pembunuhan. Pada 14 Julai 2021, dia membawa kapak dan pisau ke sekolah dalam beg badmintonnya yang disembunyikan di bawah sinki di dalam tandas tetapi gagal meneruskan rancangannya. Dia kemudian mencuba lagi pada 19 Julai 2021. Tertuduh pada asalnya telah dihadapkan dengan pertuduhan membunuh tetapi ia telah dikurangkan kepada salah satu pertuduhan homicide yang tidak membawa kepada pembunuhan. Hukuman bagi kesalahan membunuh tanpa niat adalah hukuman penjara seumur hidup serta sebat atau hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun serta denda atau sebat. Remaja itu yang ditahan sejak kejadian mengambil peperiksaan sijil am pelajaran GCE peringkat O sebagai calon persendirian semasa dalam tahanan. Perkhidmatan Penjara Singapura berkata remaja itu menduduki peperiksaan pada tahun 2022 sebagai calon persendirian. Peguamnya Sunil Sudisan memberitahu mahkamah bahawa remaja itu mempunyai sejarah penyakit mental yang ketara di sebelah keluarga bapanya. Budak lelaki itu pernah melakukan 2 percubaan untuk menamatkan riwayatnya sendiri pada tahun 2019 tetapi keluarganya tidak menyedari tahap ketara keadaannya. Dia kemudian dinilai oleh Institut Kesihatan Mental untuk menghadapi adjustment reaction ataupun tindak balas yang berlebihan terhadap tekanan yang melibatkan pemikiran negatif, emosi yang kuat dan perubahan tingkah laku. Timbalan Pendakwa Raya Senteh memberitahu mahkamah bahawa remaja itu mula mempunyai idea untuk mengakhiri hidupnya pada Februari 2019 setelah gagal dalam percubaannya sebelum ini. Dia merasakan satu-satunya cara untuk mengatasi halangan psikologi untuk mengambil nyawanya adalah dengan mendapatkan orang lain untuk membunuhnya.
Timbalan Pendakwa Raya Kumarisan Gohula Balantin berkata kes pembunuhan ini adalah satu kes yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dia menuntut antara 12 dan 16 tahun penjara, mengatakan bahawa pembunuhan itu dirancang dengan teliti pada bulan-bulan sebelumnya. Fakta menunjukkan bahawa pembunuhan si mati seorang budak lelaki adalah sebahagian daripada rancangan terperinci dan teratur oleh tertuduh. Sudisan menuntut penjara 5 tahun. Dia berkata remaja itu telah melakukan usaha proaktif untuk lebih terbuka dalam perbualan dengan keluarga, berkongsi lebih banyak tentang sikap, masalah dan emosinya. Ibu bapa mangsa ketika membalas surat permohonan maaf daripada ibu bapa tertuduh mengatakan bahawa mereka sudah memaafkannya. Singapura mempunyai undang-undang ketat untuk kesalahan kecil seperti vandalisme yang boleh disebat. Ia mempunyai kadar pembunuhan hanya 0.2 bagi setiap 100,000 penduduk, antara yang terendah di dunia. Sudah tentulah kes sebegini merupakan kes besar dan tragis bukan sahaja di Singapura, malah jika ianya berlaku di negara kita. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar. Masalah dalam kalangan pelajar perlu dititik berat agar kejadian sebegini tidak akan berlaku lagi di mana-mana. Oleh itu, jangan ambil ringan dengan masalah mental dan psikologi anak-anak kita. Sentiasa cakna. Sekian.